الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dihormati pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa surau masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan guru, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita diberi keizinan untuk bertemu. Ya, moga-moga tuan-tuan yang dirahmati Allah, pertemuan kita sentiasa mendapat rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pertama dan selamanya kita ucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak kiralah betapa besar pun nikmat tersebut, bersyukurlah dengan segala nikmat itu. InsyaAllah moga-moga Allah akan tambah dan jangan kita kufur. Nescaya azab Allah itu amalah berat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sihat tuan-tuan? Alhamdulillah. Saya tengok pengurusi surau Taman Selasih ada ni. Ya, ahlan Tuan Haji. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ni malam Syaban berapa tuan-tuan? 17. Berapa dah 18? Berapa Syaban lah? 17. Ya. 17 sudah separuh daripada bulan Syaban. Maknanya kita akan bertemu dengan Ramadan tak lama lagi, ya. Jadi besarlah harapan kita, moga-moga tuan-tuan semua, kita semua bersedia untuk menghadapi bulan yang mulia ini, ya, dan kita sama-sama berusaha untuk kita mempertingkatkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, malam ni kita sambung perbahasan dalam sunat solat pada muka surat 355. Betul tuan-tuan, 355 pada bab membaca Al-Quran selepas bacaan Al-Fatihah. Ya, membaca ayat Al-Quran selepas membaca surah Al-Fatihah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunat membaca satu surah Al-Quran walaupun pendek, atau membaca 3 ayat Al-Quran yang berturutan. Ya, sunat membaca satu surah Al-Quran walaupun pendek, atau membaca 3 ayat Al-Quran yang berturutan. Ya, maknanya tuan-tuan, kalau selepas daripada tuan-tuan salat, maka tuan-tuan kita disunatkan untuk membaca, ya, membaca ayat satu surah Al-Quran, ya, satu surah ayat, ya, ataupun tuan-tuan membaca 3 ayat secara berurutan. Contohnya tuan-tuan baca ayat ke-6, ke-7, ke-8 surah Al-Baqarah contohnya. Itulah, ya, mana dia berturutan, ya. Kita sunat baca macam tu. Ya, bacaan ini sunat bagi imam, ya, sunat bagi imam dan orang yang bersolat sendirian pada 2 rakaat yang pertama sahaja bagi setiap solat. Ya, maknanya solat subuh memanglah 2, lepas tu solat zuhur 2 yang awal, 2 yang akhirnya tidak. Ya, solat asar begitu, solat maghrib 2 yang awal, 1 yang akhir tidak, solat isyak 2 yang awal, 2 yang akhir tu tidak dibaca. Ya, itu bagi mereka yang solat sendirian, mahupun dia menjadi imam, ya, maka dia kena baca. Ya, tapi di sini bagi makmum ketika ikut imam, maka selesaikan Al-Fatihah sahaja. Tuan-tuan, maknanya habis waladdallin, amin. Habis amin tu, ya, maka selepas daripada tu tuan-tuan baca surah Al-Fatihah dan selesaikanlah di situ saja. Ya, tunggulah imam. Kalau imam dah habis baca, maka tuan-tuan rukuk bersama dengan imam. Kalau tuan-tuan tak habis baca, baca imam laju sangat dah habis dulu, tak apa, tuan-tuan tetap habiskan juga surah Al-Fatihah itu. Kecuali lah kalau tuan-tuan masuk lewat,
Ya, dia ada beza lah, orang masuk lewat, orang masuk awal. Ya, ada orang masuk awal tu sama-sama takbir dengan imam, maka dia itu bolehlah menghabiskan dia punya Al-Fatihah. Tapi kalau contoh dia masuk lewat, ya, imam dah mungkin pada bacaan surah, ya, dah contoh dah baca wal asr innal insana lafi khusr, itu maka dia masuk, ya, dia baca surah Al-Fatihah sekadar yang dia dapat ikut bersama dengan imam tu lah. Yang mana selepas daripada tu dia turun rukuk bersama dengan imam. Ataupun senang mudahnya, kalau imam dah turun rukuk, maka ketika itu ikutlah bersama dengan imam rukuk. Ya, tak perlulah membaca lagi surah Al-Fatihah. Itu Al-Fatihah. Tapi dalam bab surah-surah ini, kalau ada masa, maka kita bacalah surah-surah ini, memang disunnatkan, ya. Sementara makmum juga sunat membacanya pada solat yang diperlahankan bacaan. Baik, dalam solat zuhur dan juga solat asar, kita tak dengar bacaan imam. Bila tak dengar bacaan imam, maka sunat juga untuk kita sebagai makmum di belakang imam baca Fatihah, kemudian tu sambungan satu surah. Ya, bacalah apa-apa surah, wal asri ke, izaja ke, kulhu ke, kul ya ayyuhal kafirun ke, ikutlah tuan-tuan, ya. Kalau boleh janganlah panjang-panjang pula. Tuan-tuan di belakang tu dengan Yasin, makmum tak depan, imam tak depan. Yang lagi parah kalau imam depan. Solat zuhur, solat asar, dia baca surah dia sebenarnya, nanti ada sebelah ni perbahasan, ya. Tapi mungkin dia ambil sunat tu lah, mana bacaan tu zuhur tu panjang sikit ke apa, ada di situ, ya. Baik. Kemudian pada solat yang diperlahankan bacaan, atau sekiranya dia berada jauh daripada imam dan dia tak dengar bacaan imam tu, tapi insyaAllah kita sekarang pakai mikrofon ni, memang insyaAllah dengar. Kecuali lah kalau padam, mana mic ni padam tak dengar, maka sunatlah bagi dia juga untuk membacanya. Maknanya kalau tak dengar, ustaz saya tak dengar apa imam baca kat depan, bacalah Al-Fatihah, bacalah surah. Tunggulah imam rukuk, kemudian tu rukuk lah tuan-tuan, ya. Kadang-kadang duduk kat belakang jauh, soft belakang sekali, dapat pula mic padam, tak dengar habis satu masjid, ya. Yang dengar, itu yang ada bersaut-saut tu, ya, bersaut-saut ke belakang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai belakang tu, untuk turunkan jemaah rukuk, sujud, takbir intiqalat, nanti perbahasan dia, ya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kesimpulannya yang kat situ tu dahulu, bagi imam dan juga orang yang semayang sendiri, ya, pada solat yang jahar itu pada imam, ya, sunat dia baca surah selepas Al-Fatihah, ya. Bagi makmum pula, ya, bagi makmum bolehlah dia membacanya ketika solat zuhur ataupun solat asar, ya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik, kemudian sunat membaca muka surat sebelah tuan-tuan. Sekejap lagi saya tambahkan, ada beberapa maklumat tambahan insya-Allah. Sunat membaca ayat-ayat surah yang panjang ketika ini tuan-tuan tengok, solat subuh dan zuhur. Ya, mana solat subuh dengan solat zuhur sunat baca panjang, seperti surah Al-Hujurat. Tuan-tuan ada lebih kurang 2 muka surat setengah, surah Al-Hujurat, ya, dan juga surah Ar-Rahman lebih kurang 2 muka surat. Boleh tuan-tuan? Subuh sajadah tu pun bergaduh-gaduh, ni nak baca, ni tak nak baca, ni nak baca, ni tak nak baca, ya. Jadi kalau boleh buat, alhamdulillah lah tuan-tuan, ya. Kira kita mengambil lah, ya. Ini yang diajarkan Nabi SAW. Mana subuh dengan zuhur itu panjang lah sikit, surahnya 2 muka surat, 2 muka surat setengah contohnya lah. Okey, baik. Peribadinya kita pun tak buat juga tuan-tuan, ya. Biasa kalau subuh memang kul huwallahu ahad je lah, bagi selesai kulhu selesai, wal asri selesai 2 rakaat, ya. Panjang sangat kan, kejap lagi makmum belakang tidur tuan-tuan, ya. Baik, kemudian membaca ayat-ayat surah yang sederhana panjang ketika bersolat asar dan juga isya, ya. Solat asar dan solat isya, ya, baca sederhana panjang. Contoh asyams, ya, wasyamsi waduhaha contohnya. Tu ada lebih kurang berapa tuan-tuan? Setengah muka surat, ya. Atau walaili idza yaghsha, ya, ada setengah muka surat, lebih kurang lah tu, ya. Sederhana panjang. Dan membaca ayat-ayat surah yang pendek ketika solat maghrib, seperti surah Al-Ikhlas. Tapi biasanya kalau baca surah pendek masa maghrib ni orang marah tuan-tuan.
Dia nak berqajar, dia sampai tu dah lambat. Biasa isyak, isyak kena pendek ustaz, dia terbalik. Masyarakat kita dia terbalik tuan-tuan. Dia suruh maghrib tu panjang, dia suruh isyak tu dia pendek kan. Ya. Sebab isyak tu dia nak balik copek. Dia datang lambik, dia nak balik copek. Tu masalah dah. Ya, jadi sebenarnya dalam maghrib itu bacalah surah-surah yang pendek. Itu yang diajarkan. Hadisnya tuan-tuan ada di bawah sana daripada Sulaiman bin Yasar, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya, aku tidak pernah mengikut solat yang lebih menyerupai solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada solat orang ini. Ketika kami bersolat di belakangnya, dia memanjangkan 2 rakaat yang pertama solat zuhur dan menyederhanakannya 2 rakaat yang akhirnya. Dia juga menyederhanakan solat asar, manakala solat maghrib pula dia membaca ayat yang pendek. Ketika bersolat isyak, dia membaca surat Syams dan yang seumpamanya, manakala pada solat subuh pula dia membaca 2 surah yang panjang. Ya, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sikit tambah maklumat untuk kita sama-sama perhalusi lagi lah berkenaan dengan membaca Al-Quran selepas bacaan Al-Fatihah. Soalan saya, kalau orang tu dia baca suratul Ikhlas, kulhu, rakaat pertama kulhu, rakaat kedua pun kulhu juga, sah ke tak solat tuan-tuan? Sah saja. Pendapat ini disokong oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, yang kita belajar dulu mula-mula tu tuan-tuan. Tuan-tuan boleh semak sebenarnya dalam tu. Ya, banyak hukum hakam yang dibahaskan oleh Imam Nawawi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kemudian ketika solat subuh pada hari Jumaat, sunat membaca apa tuan-tuan? Alif Lam Mim. Alif Lam Mim tanzilul kitab bila raiba fi. Ini ayat surah As-Sajadah. Ya, pada rakaat yang pertama, dan hal ata alal insan, iaitu surah Al-Insan pada rakaat yang kedua. Daripada Abu Hurairah, katanya Nabi SAW ketika bersolat subuh pada hari Jumaat membaca surah As-Sajadah dan juga surah Al-Insan. Baik, tuan-tuan, di sini amalan ni macam mana? Baca dua-dua surah ke? Separuh-separuh. Ya, baik. Tak apa, tak ada masalah. Ya, solat tetap sah. Tapi antara pandangan Imam Nawawi juga di dalam kitab At-Tibyan itu, kalau tuan-tuan semak semula kitab tu, ya, ada dengan tuan-tuan sebahagian memang ada kitab tu. Ya, maka disebut di sana yang sunat dia adalah rakaat pertama baca As-Sajadah, rakaat kedua baca Insan. Sunat dia itu sebenarnya. Ya, jangan dipotong-potong. Ya, jangan dipotong-potong. Tapi solat sah ke tidak? Tetap sah juga. Cuma nak ambil fadilatnya itu, maka dia bacalah satu surah. Ya, mana surah As-Sajadah rakaat pertama, surah Al-Insan pada rakaat yang kedua. Tapi tengok situasi semasa juga tuan-tuan. Ya, sebab biasanya orang kita pagi tu dia nak cepat urusan kerja. Akhirnya kadang-kadang kita menyebabkan orang tak datang masjid pun susah ya juga, ya tak? Ya, sesekali nak baca panjang tak ada masalah. Sesekali itu kita raikan juga mereka yang mungkin nak datang masjid, bekerja dan sebagainya. Baik, kemudian tuan-tuan, sunat memanjangkan rakaat yang pertama lebih daripada rakaat yang kedua pada semua solat. Baik, yang ini memang sunat dia begitu. Cuma suka saya nak ingatkan, tuan-tuan jangan balik-balikkan surah. Jangan balik-balikkan surah. Ya, pendapat ni juga tuan-tuan semak dalam kitab Tibyan ini, sama Imam Nawawi ada sebut juga, jangan dibalik-balikkan surah itu. Ya, kenapa? Sebab dia surah ni tuan-tuan, dia ada sebab dia. Kenapa dia susun? Contohnya sebelum surah Quraisy, surah Al-Fil. Ya, contohnya surah Quraisy, li'ila fi Quraisy. Ya, surah Al-Fil sebelum tu cerita pasal gajah. Apa kaitannya selepas tu dengan surah Quraisy? Ada sebab dia. Walaupun surah Quraisy tu, surah Al-Fil itu mungkin tuan-tuan nampak lebih pendek, ataupun contoh paling mudah lah, surah Inna a'tainakal kautsar, kan pendek surah Al-Kautsar kan 3 je ayat dia tu. Selepas dia tu surah apa tuan-tuan? Selepas tu muka surat sebelah tu. Ustaz tak tahu lah, Ustaz dia tahu inna a'taina, Quran jarang buka. Selepas tu apa tuan-tuan? Sambungan daripada inna a'taina. Qul ya ayyuhal kafirun. Mana lagi panjang? Qul ya ke panjang lagi inna a'taina? Qul ya. Ada orang pergi balik kan. Dia baca qul ya dulu, kemudian tu dia baca inna a'taina.
dengan tujuan dia nak faham yang ini, sunat memanjangkan rakaat yang pertama tu. Salah tu sebenarnya. Ya, itu salah sebenarnya. Jangan balikkan tu. Makruh hukum dia tuan-tuan, kita balikkan susunan tu. Ya, sebab tu kalau tuan-tuan nak macam tu, tetap baca juga inna a'taina itu pada rakaat yang pertama dan kuliah itu pada rakaat yang kedua. Sah saja solat. Kalau tuan-tuan nak ambil yang ini, inna a'taina campur kuliah, tambah dengan kuliah sekali, kemudian tu rakaat yang kedua nanti boleh bawa iza jaa nasrullahi wal fath. Sebab tu surah selepas dia. Sebab tu tuan-tuan, ada guru-guru kita kadang mengajar, dia tak kasih kita langkah-langkah tuan-tuan. Ya, ini juga pendapat kebanyakan ulama gitu. Jangan langkah. Contoh kalau tuan-tuan baca qul huwallahu ahad, ayat qul hu. Selepas surah qul hu tu apa surah dia tuan? Qul a'udzu birabb falak. Ramai orang tak nak baca surah tu. Ustaz kan takut lupa lah ustaz. Dia ujung tu dia pening sikit nak sampai ke bawah tu. Dia langkah terus ke qul a'udzu birabbin nas. Bukan tak boleh, sah saja solat, tetapi kita dah langgar aturan turutan Al-Quran itu sendiri. Yang lebih baiknya, yang afdalnya tuan-tuan ikut turutan itu. Sebab tu penting. Kalau tuan-tuan, kalau contohlah tuan-tuan, saya duduk belakang jadi makmum, dengar imam yang baca turutan, saya kata imam ni dia ada ilmu lah, saya kata. Bukanlah maknanya imam yang langkah-langkah tadi ilmu, tak. Saya kata maknanya dia tahu benda tu susunan Quran tu kat mana duduknya. Ini dahulu, ini kendian. Sebab tu penting untuk kita semak. Ya, kita tahu susunan ayat-ayat Al-Quran tu. Cukuplah 2 muka surat terakhir tu tuan-tuan hafal dia punya susunan dia. Memang 6 surah tu je tuan-tuan, kita pusing. Ya, tak ada banyak pun kita ni, itu je. Ya, qul ya ayyuhal kafirun duduk belah kanan, atas sekali. Bawah dia iza jaa nasrullahi wal fath, pertengahan. Lepas tu bawah dia tabat yada. Ya, tabat yada abi lahabi wa tab. Muka surat sebelah dia qul huwallahu ahad. Bawahnya qul a'udzu birabbil falaq, bawahnya qul a'udzu birabbin nas. Itulah 6 surah yang tuan-tuan kita duk pusing selalu. Itulah yang kita baca. Jadi minta kita tuan-tuan ikutlah turutan tu. Janganlah dilangkah-langkah. Ada lagi satu pattern, ambil daripada depan, lepas tu rakaat kedua pum dia tendang ke belakang. Dia baca innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Muka surat 3 tu ayat ke-6. Ya, kemudian tu habis 3 ayat di situ, Allahu Akbar, masuk rakaat kedua, dia baca yang belakang. Tiba-tiba qul huwallahu ahad. Kod ya pun sambunglah terus. Saya lebih suka, dan ini juga kita bila berguru baca Quran gitulah. Guru kita jemput macam tu. Saya sampaikan aja. Ya, tapi solat sah ke tidak kalau daripada belakang ke depan pun sah saja. Jangan balikkan saja tuan-tuan. Kalau dibalikkan dia jadi makruh. Ya, tuan-tuan jangan dibalikkan. Ya, surah itu dia ada susunan dia, tuan-tuan boleh baca, boleh semak. Itu pendapat Imam Nawawi, ada dalam kitab At-Tibyan. Ada ditulis di situ. Tentang balik-balik surah ni pun ada dalam tu. Baik. Saya ada satu soalan dengan tuan-tuan. Sekarang ni antara saya nak baca qul huwallahu ahad rakaat pertama, rakaat kedua qul ya ayyuhal minta maaf, qul a'udzu birabbil falaq rakaat kedua. Ya, habis satu surah. Dengan saya nak baca di depan. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim ila akhiril ayat itu. Saya baca 3 ayat. 3 ayat rakaat pertama, 3 ayat rakaat yang kedua. Yang mana yang lebih baik tuan-tuan? Habiskan surah ataupun 3 ayat ini? Mana tuan-tuan? Mana yang lebih baik? Sebenarnya kita tak sebut yang lebih baik. Kita tahu benda itu sah atau tidak solat, kemudian tu datang pendapat imam sahaja yang menyebut. Antaranya Imam Nawawi menyebut tuan-tuan, yang afdalnya tuan-tuan baca habiskan surah. Mana surah Al-Ikhlas habis, kemudian tu kemudian tu qul a'udzu birabbil falaq, habis surah Al-Falaq, selesai satu. Ya, selesai satu. Ya, kemudian tu itu juga pendapat yang disokong oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Tentang boleh semak kitab dia. Ya, ini ada pendapat imam-imam kita, maka dia sebut, tapi sah saja kalau tuan-tuan baca daripada depan pun. Baik, antara imam yang menyebut bahawa boleh surah-surah tu sebab ada dalil dia. Baca sebahagian dan sebahagian, antaranya Imam Syaukani. Ni ada dia punya syarah dia berkenaan dengan, maknanya boleh baca 1 ayat, 2 ayat ataupun 3 ayat. Ya, boleh. Ya, baik, saya nak tanya tuan-tuan, boleh tak kalau imam Bismillahirrahmanirrahim,
Yasin, Allahu Akbar. Boleh? Boleh kan? Kenapa? Sebab tuan-tuan kalau tengok, walaupun di situ ada sunat membaca satu surah Al-Quran walaupun pendek, atau membaca tiga ayat, dia baca satu ayat saja. Pendapat ini juga dibenarkan oleh imam, antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau menulis boleh sahaja baca dengan satu ayat. Boleh semaklah kitab-kitab ni tuan-tuan. Yang ini kita baca, bila kita baca, kita nakalkan saja. Ada yang tanya nanti, satu ayat boleh tak? Boleh. Kalau satu boleh, maka dua boleh, tiga boleh, empat boleh, lima boleh. Ustaz, boleh baca surah pendek-pendek saja? Boleh. Saya nak baca surah panjang sebahagian, ada pendapat tak? Ada. Maka semuanya ada pendapat dalam kalangan ulama. Kita sampaikan saja. Ya, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan ke berkenaan dengan surah ni? Bacaan surah selepas daripada solat? Ada soalan tuan-tuan? Tak ada, alhamdulillah. Ya, maknanya selesailah tu. Okey, baik. Contoh, hukum tengok Quran tu. Tengok Quran daripada mushaf tu. Entah, itu pun ada perbahasan juga tuan-tuan. Hukum tengok Quran daripada mushaf itu. Ya, maka dalam solat fardu yang afdalnya tuan-tuan, solat fardu tak payah tengoklah. Solat fardu kita tak payah tengok. Maknanya kita ambil apa yang kita hafal sudahlah. Qul Allahu ahad kita hafal, Qul Allah sajalah. Tapi dalam solat sunat, faddal, tuan-tuan boleh saja tengok. Ya, contoh solat sunat tarawih, ada tak yang buka Quran kat depan imam? Ya, baca setengah-setengah, betul tuan-tuan? Setengah-setengah itu sah-sah saja dan tidak ada masalah dalam solat sunat, tuan-tuan ya. Tapi dalam solat fardu ni kita nak menghadirkan diri kita betul-betul sebagaimana sebanyak mana apa yang kita ada. Maka kalau kita ada qul huwallahu ahad, qul Allahu ahad jelah, qul hu jelah kita baca. Qul ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun jelah kita baca. Tak ada masalah pun. Ya, ustaz, imam tu ustaz, dia baca qul hu rakaat pertama, rakaat kedua pun dia qul hu juga. Besok subuh pun qul hu Allah juga, besok apa ni pun maghrib dia qul hu Allah juga. Sah tak solat tuan-tuan? Sah, alhamdulillah. Tapi dia dapat gelaran imam qul hu nama dia. Ya tuan-tuan sikitlah tu berkenaan dengan membaca Al-Quran selepas membaca suratil Fatihah. Ya, maka hatta kalau imam tak baca sekalipun, imam turun, solat sah ke tidak? Sah saja. Selesai lain tuan-tuan kita sama-sama faham insya-Allah. Ada hadis yang terakhir di sana, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yutawwilu fil awal wa yuqassiru fil thaniyah. Ya, itu yang berkenaan dengan sunat tadi, memanjangkan rakaat yang pertama dan memendekkan rakaat yang kedua. Maka kalau ketika itu tuan-tuan nak panjangkan, bacalah inna a'taina dengan kuliah. Ya, kemudian tu sambunglah dengan idza ja. Ya, baik. Boleh selesai berkenaan dengan bacaan Al-Quran selepas daripada solat, selepas daripada surah Al-Fatihah. Baik. Kemudian yang ke-9, bertakbir ketika perpindahan rukun, yakni takbir intiqalat dipanggil. Takbir intiqal. Intiqalat maknanya takbir perubahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah tu. Yang itu tuan-tuan ini bukan takbir raya, kan ingat takbir raya pula kan. Ya, ini bukan takbir raya Allahu Akbar. Bincang cakap tentang takbir ni tuan-tuan, kita dah nak kakak raya, betul tak? Bukan raya lah, kita nak kat puasa, nanti nak masuk raya. Ya, sikit kita kongsikan ya berkenaan dengan takbir ini. Ya, dia ada di sana takbir yang disebut sebagai takbir mursal dan juga takbir muqayyad. Ya, takbir mursal dan juga takbir muqayyad. Ni tuan-tuan boleh semak antaranya kitab rasa saya tak silap saya dalam Munyatul Musalli ada Syarah Al-Fatani dengan Matla' Al-Badrain. Tuan-tuan boleh semak. Ya, ada berkenaan dengan takbir mursal dengan takbir muqayyad. Ya, takbir itu tuan-tuan boleh bacalah takbir itu. Mursal itu maknanya daripada malam raya tu sampai besok imam sebelum angkat takbir. Ya, sebelum angkat takbir itu maknanya takbiratul ihram imam itu, maka berhenti di situ takbir mursal. Kemudian tu takbir muqayyad terpakai hanya pada raya haji saja. Ya, pakai hanya raya haji, iaitu muqayyad, diikat tuan-tuan. Diikat dengan apa? Dengan solat-solat itu. Maknanya lepas daripada solat zuhur, lepas daripada solat asar takbir, lepas daripada solat maghrib takbir, selepas daripada solat isyak sampai hari tasyrik yang terakhir, hari ke-13. Hari tasyrik yang terakhir, hari ke-13 solat asar, maka sampai itu saja. Lepas tu maghrib jangan lagi takbir dah. Kalau takbir juga memang terperanjat makmum semua.
Sambung lagi ke besok boleh sembelih lagi ke macam mana? Ya, jadi sampai 13 sahaja takbir muqayyad itu. Boleh juga dibuat di dalam solat sunat, boleh. Ya, kalau contoh tuan-tuan solat sunat, witir dan sebagainya, tuan-tuan nak takbir lepas tu, boleh dalam tempoh takbir tersebut. Ya, dalam tempoh takbir tersebut. Ya, kemudian tu solat jenazah. Kebetulan dia meninggal pada hari tasyrik itu. Boleh tak tuan-tuan nak buat takbir? Boleh tak nak buat takbir raya selepas daripada solat jenazah tu? Pun boleh. Tapi dah solat jenazah plus takbir raya, memang makin menangis lah jemaah kat belakang tu. Ya, ahli keluarga ni bukan makin menangis lah kat belakang tu. Ya, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah tu sikit lah. Nanti berkenaan dengan solat hari raya dan sebagainya, tuan-tuan tu ada perbahasan dia, insyaAllah. Baik. Berkenaan takbir intiqalat, ni takbir perubahan tuan-tuan ya. Sebagaimana yang telah dinyatakan bahawa takbiratul ihram, ya, takbir yang memutuskan itu ialah rukun dan solat tidak sah tanpanya, ya. Solat tidak sah tanpa takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu yang imam ke makmum ke sama-sama lah, siapa yang solat Allahu Akbar, itu takbiratul ihram, ya. Dan takbiratul ihram itu fatwa Imam Nawawi menyebut, ya, mestilah berlafaz. Tuan-tuan ya, mestilah takbiratul ihram itu berlafaz. Dan lebih detail lagi disyarah oleh Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab dia Matla' Al-Badrain tu, tuan-tuan boleh semak berkenaan dengan orang, contohnya dia tak boleh sebut, ya, ataupun orang tu bisu, ya, maka datanglah tanda-tanda sahaja, ya, yang dia gerakkan sahaja mulut dia menyatakan dia sebut kepada kalimah Allahu Akbar. Dan ada lafaz-lafaz juga yang dibenarkan, cuma antara yang tak dibenarkan dibalikkan, contohnya akbar Allah, contoh itu tak benar. Ya, tuan-tuan, tu tak boleh. Ada syarahnya di situ, tapi tak buat kot orang. Ya, Allahu Jalilul Akbar ada di situ juga syarahnya, boleh ataupun tidak. Nanti boleh semak. Tapi biasanya tuan-tuan cukuplah sekadarnya yang takbiratul ihram yang selama hari ini kita belajar. Allahu Akbar, tu. Ya, maka itu perlu dilafaz. Ya, baik. Apabila mengerjakan solat dan mengucapkan takbiratul ihram, sunat pula mengucapkan takbir yang sama ketika perpindahan antara rukun. Melainkan apabila bangkit daripada rukuk, tidak sunat bertakbir kecuali mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Hadisnya tuan-tuan, ya, daripada Abu Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila bersolat, baginda bertakbir ketika berdiri dan ketika rukuk. Kemudian baginda berkata Sami Allahu liman hamidah ketika bangun daripada rukuk, dan berkata pula Rabbana walakal hamdu ketika telah berdiri tegak. Kemudian baginda bertakbir ketika turun sujud, ketika mengangkat kepala bangun daripada sujud, ketika sujud kali yang kedua, dan ketika bangun semula daripada sujud. Seterusnya baginda melakukan demikian pada keseluruhan solat itu sehingga selesai, dan baginda bertakbir pula ketika bangun daripada tasyahud awal, ya, ketika tasyahud awal. Baik tuan-tuan, dah isyak tuan-tuan dah? Sempat syarah dua insya-Allah. Nanti kita masuk sikitlah bertasbih ketika rukuk dan sujud ni. Baik, kebetulan baru-baru ni tuan-tuan ada yang tanya kita, Ustaz, kenapa takbir intiqalat semua Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai naik daripada rukuk Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu? Ada yang tanya ke kita. Tuan-tuan tolong jawab. Sebenarnya jawapan tu paling mudah sebenarnya. Mudah sangat soalan tu. Nak jawab dia. Tuan-tuan boleh jawab sebenarnya. Cuba jawab. Agak-agak apa jawapan dia tuan-tuan? Macam mana? Nabi dah tunjuk macam tu. Itu jawapan dia sebenarnya. Nabi tunjuk macam tu. Kita kat sini pula yang tanya. Masa sahabat dulu, sahabat tak pernah tanya. Kenapa Nabi Sami Allahu liman hamidah? Turun ke tabi'in, yang ikut para sahabat tak tanya. Turun kepada tabi'in tak tanya. Salafus soleh tak tanya. Imam-imam tak tanya. Sampai kita sembahyang pun goyah gereh, pergi tanya. Pening kadang-kadang kita tuan-tuan. Ya, sebab ada hadisnya tu terang tu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Sebab Nabi tunjuk gitu. Dia tanya ke kita, Ustaz, saya ambil, Ustaz ambil mana jawapan ni? Macam-macam tuan guru kita ngajar, itulah tuan-tuan, kita sampaikan aja. Itulah jawapan dia. Ya, maka kita sampaikan benda tuan-tuan. Ya, Rabbana walakal hamdu, Sami Allahu liman hamidah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan pendapat yang begitu. Ya, baik. Berkenaan takbir intiqalat, ya,
Ada yang tanyalah, Ustaz, dia nak kena panjang ke, dia nak kena pendek ke? Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Kalau dapat panjang, imam jadi panjang, bagus, alhamdulillah. Ya, afdalnya panjangkanlah. Allahu Akbar, elok-elok lah. Tetapi tuan-tuan, yang kita belajar lah atas pengalaman menjadi imam. Atas pengalaman jadi imam, biasanya kalau tuan-tuan bangkit daripada tuan-tuan yang nak jadi imam pada masyarakat, biasanya nak bangkit pada rakaat yang kedua tu, nak bangun untuk duduk tahiyat awal tu jangan panjang, tuan-tuan. Tu biasa kita lihat bila panjang ada jemaah yang bangun, tuan-tuan. Ya, contoh nak duduk tahiyat awal, nak bangun duduk tahiyat awal, lepas sujud nak bangun. Ya, biasanya ada Allahu Akbar. Jemaah yang tak perasan, kadang-kadang ada jemaah dia dibangun, tuan-tuan. Sebab dia tahu panjang tu adalah bangun, pendek tu adalah duduk. Ya, jadi itu sebenarnya tak ada pun peraturan yang detail begitu, tuan-tuan. Cuma kita bermasyarakat tu, maka kita fahamlah. Ya, bila nak duduk tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, jemaah di belakang kita tu kita pendekkan sahaja. Kalau yang contoh nak bangun pada rakaat pertama, bangkit rakaat kedua, ya, rakaat ketiga, bangkit rakaat yang keempat tu tak apalah panjang. Itu memang boleh panjang lah sebab nak bangkitkan jemaah ke atas. Ya, baik. Kemudian tuan-tuan bertasbih ketika rukuk dan sujud. Caranya adalah dengan berkata Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali setelah rukuk dengan sempurna, dan berkata Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali setelah sujud dengan sempurna. Demikianlah sekurang-kurangnya bilangan tasbih yang sempurna. Namun jika bilangannya ditambah lebih daripada 3 adalah lebih baik. Dan ada pendapat, tuan-tuan boleh semak rasanya dalam kitab yang sama saya sebut tadi, Munyatul Musalli rasanya. Tuan-tuan ada rasa saya kitab tu. Ya, boleh tengok. Sependek-pendek bacaan adalah Rabbighfirli. Itu adalah antara tulisan, ya, dan juga pandangan ulama. Sependek-pendek bacaan itu boleh dibaca dengan Rabbighfirli. Ya, ya, Rabbighfirli. Baik. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, itu perbahasan. Minta maaf tuan-tuan, perbahasan Rabbighfirli itu pada duduk antara 2 sujud. Minta maaf, ya, duduk antara 2 sujud. Minta maaf. Itu perbahasan dalam duduk antara 2 sujud, tapi dalam Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih itulah hadisnya. Minta maaf, itulah hadisnya, ya. Hadis kalau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih itu hadis daripada riwayat Imam Abi Daud, dan juga Subhana rabbiyal a'la wa Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih itu, ya, hadis riwayat Imam Muslim. Ini juga hadisnya, tuan-tuan boleh semak rujukannya dalam kitab tadi yang saya sebutkan, ya, Munyatul Musalli. Boleh semak rujukan dia dalam kitab Matla' Al-Badrain, itu ada juga pada ayat yang sama, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya, baik. Itu berkenaan dengan tasbih. Dan yang afdal, kalau tuan-tuan nak lebih lagi boleh, ya, boleh berapa kali, 7 kali ke, mungkin ambil 11 kali ke, jadi boleh saja lebih. Tapi kalau tuan-tuan semayang sendirilah, kalau semayang jemaah tuan-tuan jadi imam pula, ya, maka janganlah dilama-lamakan, ya, kecuali mungkin tuan-tuan nak ambil untuk tahiyat akhir itu. Yang tahiyat akhir itu tuan-tuan mungkin nak lama sedikit, itu mungkinlah, ya, lama sedikit, tuan-tuan pun tambah sikit, ya, mungkin nak bantu jemaah yang mungkin lewat, jadi dapat duduk dia sama-sama tahiyat akhir bersama dengan imam, maka bolehlah di sana dia sedikit memanjangkan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berhenti situ dulu. InsyaAllah kita sambung nanti pada meletakkan kedua-dua belah tangan di atas 2 peha pada kedua-dua duduk tasyahud. Yang ini perbahasan berkenaan dengan duduk tasyahud awal dan juga tasyahud akhir, ataupun duduk antara 2 sujud juga, tuan-tuan, masuk di dalamnya sekali. Baik, wallahu alam. Ada soalan, tuan-tuan? Soalan Ramadan ke apa ke? Boleh lah. Sambung terus tu. Bagus. Ke atas ke bawah macam mana, Ji? Baik. Kalau yang itu, tuan-tuan, tu ada tuntunan dia. Ya, itu solat witir tu dia ada tuntunan dia. Kenapa dibaca begitu? Baik. So, tuan-tuan boleh semak dalam itu, kita punya tarikat Ahmadiyah dia bagi gitu, tuan-tuan, ya.
Boleh semak dia ada. Tapi di situ dia tidak membalikkan pun. Senang ikut turutan dan akhirnya patah ke depan semula. Macam contoh tuan-tuan baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Rakaat pertama. Rakaat kedua tuan-tuan nak baca apa? Alamak, ustaz sebut tak boleh patah balik. Memang tak boleh patah balik, dia makruh saja, sah saja tapi makruh. Tapi tuan-tuan nak ke mana lepas tu? Ustaz saya tambah juzuk 31 lah ustaz. Dah confuse dah ni. Banyak lah. Jangan potong yang ini pula tuan-tuan. Dia potong yang ini pula, nanti ustaz ni 31 tak. Patahlah ke depan, baca alif lam mim ke contohnya. Baik, itu ada tuntunan dia. Itu mungkin secara detailnya tuan-tuan kena semak balik daripada tuntunan daripada tarawih dan witir itu. Baik, bagus juga soalan bab tarawih tuan-tuan. Saya kongsikan sikit. Mungkin saya pernah cerita, saya tak ingat lah pernah atau tidak tu. Kalau pernah jadi ilmu ulangan, kalau tak pernah dia jadi ilmu baru sahaja. Yang surau Taman Selasih dah saya dah sebut hari itu dah, berkenaan dengan rakaat solat tarawih. Rakaat solat tarawih. Tuan-tuan di sini berapa? 10 3. Kita gunakan yang tarikat Ahmadiyah tu kan. 10 3 maknanya 11. Jadi 13. Minta maaf. Pendapat yang biasanya ada surau-surau sebahagian pakai, dia akan buat 8 tu, 8 3. Itu daripada hadis riwayat Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah punya hadis riwayatnya 4 4, kemudian tu 3 ditambah dengan 3 tu dalam hadis yang lain lah, 4 4 3. Maka dibaca dengan dibuat dengan 8 dan 3. Jadi 11. Ada pendapat 20 tuan-tuan. Ni Masjid Negeri tak silap saya kot, 20. Masjid Negeri 20, tapi bacaannya pendek-pendek tuan-tuan. Bacaannya pendek-pendek, dibuat 20 rakaat. Tapi masa kita di tahfiz dulu tak tuan-tuan, 20 rakaat tu satu rakaat satu muka surat. Satu rakaat satu muka surat. Ayuh macam mana ustaz? Itulah memang pengalaman kita dulu di sana lah macam tu. Maknanya habis 20 rakaat tu, maknanya satu juzuk selesai. Akan selesai satu juzuk 20 muka. Yang paling selamat sekali masa baca alif lam mim lah tuan-tuan. Itu paling relax sekali lah, sebab 5 baris tu je. Dia masuk innal ladzina kafaru sawa sebelah tu, kenalah tunggu. Kenalah tunggu tuan-tuan. Baik. Jadi ada 20. Ini diguna pakai daripada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar, Sayyidina Usman ikut, kemudian Sayyidina Ali pun ikut juga pendapat ini. 20 dan 3 ini. Kemudian tu pendapat ini disokong juga oleh Imam Asy-Syafi'i sendiri. Pendapat 23 ini. Kemudian tu ada pendapat 36. Itu pendapat Imam Malik. Pendapatnya 36 rakaat tarawih. Ada tempat yang buat 100 rakaat tuan-tuan. 100 pun ada. Tu belum yang terakhir leh. Tu belum terakhir. Tu saya cerita di Taman Selasih baru-baru ni saya tengok ceramah Ustaz Abdul Somad. Dia sebut pengalaman di Morocco. Dia sebut pengalamannya di Morocco pada malam 27 Ramadan, buat daripada lepas Isyak sampai sebelum subuh tarawih dia. Namanya unlimited tarawih. Dia tak ada apa ni lah tuan-tuan. Dia amal terus menghidupkan malam bulan Ramadan. Tarawih ni adalah solat kita berehat-rehat tuan-tuan. Sebab tu jangan tegang-tegang, jangan kejar-kejar. Jangan tegang-tegang, jangan kejar-kejar. Ada pernah sekali saya jadi imam tuan-tuan. Saya jadi imam di satu tempat. Sebelum saya sekarang ni saya memang bersama dengan Masjid Teluk Pelanduk. Dah 4-5 tahun dah dengan diorang. Sebelum daripada itulah saya jadi imam tarawih. Kemudian tu saya bawa setengah muka lah. 8 rakaat tu setengah muka. Besok tu AJK surau datang jumpa. Ustaz boleh tak baca pendek sikit? Dia minta ke kita baca pendek. Baik, dia minta kita baca pendek. Tuan-tuan tahu apa saya buat? Saya terus je inna anzalnahu fi lailatul qadr wal asri inna a'tainakal kausar iza ja kulhu. Itu je yang saya baca sampai akhir Ramadan tuan-tuan. Dia nak pendek kan? Saya bagi pendek betul. Dia tak nak panjang, tak apa, kita bagi surah yang paling pendek yang ada dalam Quran tu. Sebenarnya tarawih ni waktu kita berehat-rehat. Jadi jemaah suka macam mana, tuan-tuan ikutlah. InsyaAllah jemaah akan ramai datang. Kadang-kadang tak seronok juga kalau ada duduk kat depan ni syok sendiri je dia tuan-tuan. Payah juga kalau jadi imam syok sendiri je. Dia pusing berlagu-lagu, jemaah kat belakang dah sakit kaki dia ni. Sebab tarawih ni waktu untuk tuan-tuan berehat sebenarnya. Kalau tuan-tuan nak semayang duduk masa tarawih, boleh tak? Ustaz saya tak sakit kaki ustaz, saya nak duduk, boleh tak? Boleh. Sebab tapi dapat separuh lah tuan-tuan. Kan ada hadisnya tu. Dalam ni pun kita syarah. Dapat separuh lah pahala tu. Nak semayang duduk boleh.
Ustaz saya tak larat lah Ustaz, imam baca panjang, tak larat. Sedangkan tuan-tuan, imam pada rakaat witir yang pertama dia baca satu muka surat tuan-tuan. Minta maaf, bukan witir yang pertama, witir yang ketiga tu dia baca satu muka surat. Tapi orang kita tak ada masalah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tu kan satu muka. Siap tambah lagi tuan-tuan, amanar rasul. Tambah lagi amanar rasul. Saya kata itu kita boleh tahan pasal kita dah biasa. Tapi bila imam duduk kat depan, baru alif lam mim, sudah imam ni dia alif lam mim pula dia malam ni. Tapi tengok-tengok dia alif lam mim Allahu akbar. Masalah belakang nak bangun, habis tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, jadi imam pun ada dia punya kaedah dia. Yang duduk di belakang jadi makmum pun janganlah banyak-banyak nak jadi netizen tuan-tuan. Komen sana, komen sini, itu tak puas hati. Tapi mana-mana pergi memang ada tuan-tuan ya. Mana-mana kita pergi pun, masjid ke surau, dia ada grup-grup ni, grup-grup pencen ni, dia memang kaki komen dia. Tu tak betul, ni tak betul. Minta maaf tuan-tuan yang kaki pencen, minta maaf. Kata rasa marah ke saya, Ustaz kami tak macam tu lah Ustaz. Bukan tuan-tuan, negara tempat lain lah, Zimbabwe ke mana lah tu. Dia ada tu, memang ada guru-guru memang komen dia kerja. Ini tak betul, ni surau ni kenapa tak pasang langsir ni, pun dia komen juga. Ya, ni kenapa aircon ni tak apa-apa sejuk ni, tu kenapa lampu tu tak menyala satu tu, pun dia tanya juga. Nampak tak tuan-tuan, saya nampak kat sini tak menyala satu tu. Saya nampak kat sini, kenapa tak menyala satu tu, pun dia komen juga. Jadi tuan-tuan grup. Tapi yang ini jangan dilayan lah. Tapi kalau dia terlalu, kadang-kadang ada orang macam ni, kalau terlalu hebat tak apa, suruh dia jadi imam. InsyaAllah mungkin dia jadi imam, dia lebih baik daripada orang lain. Tu wallahu a'lam lah tu. Ya Ji. Ada dua soalan Ustaz. Satu komen. Yang minta bukan komen. Baik, tak apa. Komen ni intikal. Kita sebut saja Allah kebar tak sebut, dengar. Allah ni apa? Kalau ihram dia sebut. Terkalap je Ustaz. Tak dengar kot Ji. Sebutan tu mungkin tak jelas kot. Dia sebut kot dah, Allahu Akbar. Dia je sendiri yang dengar. Tapi kalau memang dia iktikad dia tak dengar, maka dia berlawan dengan yang asal kepada suruhan sunnah itulah. Dia seperti takbiratul ihram, Allahu Akbar secara jelasnya. Ya, tapi kau ada macam Allah macam tu. Tetap sah juga sebab hukumnya adalah sunat sahaja. Ya, baik. Yang komen Ustaz ni bukan Ustaz dia. Ustaz lain saya pati ke. Dulu masa aku ni ceramah dengan asal kami ni senyap. Dia tak ada ke? Apa komen Ustaz? Baik. Di situ tuan-tuan, sebenarnya dia ada memang ada beza pandangan dalam kalangan ulama pada keadaan perbahasan berhenti pada azan, sama ada nak berhenti atau tidak. Sebab tu dulu mula-mula saya dekat sini saya dah tanya, nak berhenti ke tak nak? Kalau nak berhenti, saya berhenti. Kalau tuan-tuan tak nak berhenti, saya tak berhenti. Saya teruskan aja macam biasa. Itu kita, sebab kita akan ikut wakil masyarakat setempat. Ya, sebab ada ulama yang mensyaratkan berhenti azan dulu. Dan dalilnya pun kuat tuan-tuan, berkenaan dengan azan dahulu. Kalau tuan-tuan ingatlah, siapa ikut kuliah saya awal-awal dahulu, tuan-tuan mesti ingat. Itu benda tu saya tanya sebenarnya, sini berhenti ke ataupun terus? Kalau tuan-tuan nak saya berhenti, saya akan berhenti. Kalau tuan-tuan nak saya teruskan, saya akan teruskan. Itu saja. Dan dia tidak ada masalah pun sebenarnya, sebab bukan yang di sini azan. Contohnya, kita bukan di sini yang azan. Kalau contoh di sini azan, maka afdalnya kita diam. Kena sunatlah menjawab kepada azan-azan tersebut. Ya, sebab ya Ji? Maksud saya bukan untuk azan. Kita dengar azan. Itu saya sebut tadi. Itu saya sebut tadi. Dalam situasi sekarang ni, kita dekat dengan masjid. Jadi itu saya tanya, nak saya berhenti ataupun nak saya teruskan? Kalau tuan-tuan rasa lebih elok kita berhenti, sama-sama kita senyap dan kita hormati azan itu. Saya begitu. Sebenarnya dia tidak ada masalah yang besar pun. Sebab apa? Yang kita cakap ini bukan cakap lara. Yang kita cakap ini adalah perbahasan tentang ilmu. Sebenarnya, ya, yang tak dibenarkan bercakap itu adalah pada perbahasan duduk borak sembang cakap lara. Pada saya, komentar haji ini lebih elok pergi dekat kedai kopi, pergi cakap dengan haji-haji yang itu.
Masa tengah azan tu. Sebab kita sekarang ni dalam diskusi ilmiah, di situ tidak ada masalah. Jadi saya bertanya pada tuan-tuan, kalau contoh nak kita berhenti atas asbab azan itu, kita akan berhenti sebentar. Tapi kalau tak, saya boleh teruskan. Yang mana satu? Yang mana satu tuan-tuan? Bukan soal azan. Ha? Bukan. Maksud saya faham yang Haji sebut tentang dengar azan tu. Saya faham. Itu saya tanya. Saya tanya balik. Nak saya berhenti ketika azan di masjid dikumandangkan ataupun tidak? Itu soalan saya. Kalau tuan-tuan nak saya berhenti ketika azan masjid dikumandangkan, saya akan berhenti, insya-Allah. Kita ambil yang paling mudah itu. Kalau tak saya akan teruskan saja. Baik. Baik. Itu saya sebut tadi. Sebab yang dijadikan perbahasan di situ adalah berkenaan dengan cakap lara, sembang. Sedangkan yang kita sampaikan ni ketika azan adalah ilmu yang sama-sama kita kongsikan. Jadi di sana ada manfaat juga. Bukan kita sengaja untuk berborak dan bercakap kosong. Itu pandangan kita. Tetapi saya hormati tuan-tuan yang berada di kampung ini. Saya orang luar, saya hormati. Kalau tuan-tuan nak kita berhenti ketika azan, maka saya akan berhenti. Tapi kalau tuan-tuan nak kita teruskan, insya-Allah saya teruskan sahaja macam biasa. Maka tuan-tuan berhak untuk memilih, kerana kita berada dalam masyarakat yang majmuk macam ni, kita nak kena faham antara satu dengan yang lain, insya-Allah. Bagus sebenarnya komentar Haji ni, ya, bagus. Dan itu lebih peringatannya itu untuk orang luar yang duduk sembang berborak ni, tapi dengar azan langsung tak diam, ya, langsung tak diam. Tapi ada mungkin orang yang menjaga situasi keadaan azan itu, dia akan diam. Baik. Jadi pada pandangan saya, untuk kita hormati semua, insya-Allah kita boleh berhenti sekejap ketika azan dikumandangkan, dan selepas itu kita teruskan balik sedikit sambungannya, kemudian tu kita tutup. Tuan-tuan setuju? Boleh? Dia sejak. Itu saya hormati tuan-tuan, ya, saya hormati keadaan tuan-tuan, ya. Macam ni je? Oh, macam tu. Okey, baik. Okey, baik. Okey, baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah kita cuba ikut keadaan tersebut. Maknanya lepas ni kalau ada azan, kita cuba berhenti di situlah, ya, insya-Allah tuan-tuan, ya. Cuma saya kadang-kadang tak habis ke hujung cerita syarah tu. Jadi saya cuba habiskan dahulu, ya. Kemudian tu ada datang soalan. Bila datang soalan tu kita cuba selesaikan. Insya-Allah tuan-tuan, ya, boleh, tak ada masalah. Boleh, Ji. Saya setuju pada satu, kenapa boleh berhenti. Kita dapat jawab soalan. Ya, betul. Boleh, tak ada masalah. Kita hormati semua pandangan. InsyaAllah kita pada keadaan itu boleh saja kita berhenti. InsyaAllah tak ada masalah. Ataupun yang lebih baik saya cadangkan, kalau begitu juga boleh saja berhenti ketika itu, berhenti terus dengan azan pun boleh juga. Maknanya semua orang azan pun alhamdulillah. Betul. Ramai je guru-guru kita, sebenarnya bukan semua guru kita yang memang berhenti pun ketika azan dikumandangkan, bagi peluang pun boleh. Saya serah balik kepada pihak surau, pihak masjid lah. Saya berserahkan semula. InsyaAllah. Kita ikut saja kehendak masyarakat di sini bagaimana, ya. Baik, wallahu alam. Baik. Ya, Ibu. InsyaAllah boleh. Baik. Kiranya orang pindah kan, jadi dia tak nak bayar lagi kan. Dan dia belum pernah dapat apa-apa. Adakah dia berhutang, Ustaz? Siapa yang belum dapat apa-apa tu? Orang yang masuk haji tu, lepas tu dia berpindah ke tempat lain, dia tak adalah mendapat apa-apa daripada persatuan tu. Dia pindah ke tempat lain. Adakah dia berhutang, Ustaz? Baik. Begini tuan-tuan, tentang masalah ni, dia sebenarnya melibatkan peraturan yang memang dah tuan-tuan tetapkan tu. Macam mana? Dia ikut disiplin yang ada dalam benda tu. Peraturan undang-undang dia macam mana? Kalau anda kata dia punya undang-undang tu apa? Kalau undang-undang dia dapat semula. Kalau keluar, tuan-tuan kena rujuk yang itu. Saya tak berani jawab. Sebab kalau saya jawab, takut melanggar dengan apa yang ada di sini. Peraturan yang ada di sini macam mana? Ya, berkenaan dengan khairat kematian. Mungkin okey, baik. Tuan-tuan, yang ini saya berlepas diri dahulu.
Yang ini saya berlepas diri dahulu. Ya, jadi yang ini mungkin insya-Allah saya cadangan kita, tuan-tuan, cadangan kita mungkin ibu boleh rujuk dengan pihak jawatankuasa ke yang melaksanakan program tersebut. Ya, khairat kematian dan sebagainya boleh rujuk dengan mereka. Ya, ataupun mungkin apalah peraturan, apalah persatuan yang tuan-tuan ikut, dia mesti ada dia punya garis panduan dia. Tuan-tuan ikut yang itulah. Kalau dikira berhutang keluar jadi itu semua ada dalam tu. Saya tak berani nak jawab sebab berkemungkinan dia berlawan dengan apa yang ada dalam dia punya perlembagaan. Bagus saja. Dia perlembagaan dia, ya. Baik. Wallahu alam. Ya, Bu. Tuan-tuan, saya berlepas diri dahulu yang itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi dalam situasi itu saya jawapan saya adalah minta ibu rujuk dengan mereka yang melaksanakan. Rujuk dengan orang yang melaksanakan sebab saya bukan orang yang melaksanakan perkara itu, ya. Boleh rujuk dengan orang yang melaksanakan dan insya-Allah mereka ada jawapan. Baik. Wallahu taala alam. Tuan-tuan terima kasih. Ya. Okey. Yang terputus tu siapa? Dia memang dia buat terputus ke apa? Ataupun memang dia sebenarnya nafas dia tu tapi tak terdengar saja pada kita. Tapi kalau dia terputus pun tak ada masalah. Dia tak ada masalah pun. Solat dia tetap sah juga. Bukan disengaja putuskan. Kalau disengaja putuskan pun maksudnya tetap tidak lari juga. Ya, betul. Tak ada masalah benda tu. Kalau ada sebab-sebab tertentu tak ada masalah. Wallahu alam. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf andai kata perkongsian kita ada kesilapan, kesalahan. Moga tuan-tuan di sana menegurlah. InsyaAllah moga-moga ianya datangkan kebaikan untuk kita bersama. Dan insyaAllah tuan-tuan, ya, segala perkara baik yang kita lakukan, kita mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting. Dan insyaAllah tuan-tuan, marilah kita bersama-sama memperbanyakkan amal ibadat, persediaan untuk kita menghadapi bulan Ramadan. InsyaAllah. Auzubillah.